Termasuk pada subtopik getah pada getah. Okey. Latex merupakan cecair berwarna putih yang diperoleh daripada pokok getah apabila kulit pokok getah ditoreh. Okey, ini adalah latex iaitu cecair yang berwarna putih, okey, yang kita peroleh daripada pokok getah. Okey, getah asli terdapat di dalam latex. Okey, getah asli terdapat di dalam latex dan merupakan polimer. Okey, polimer semula jadi yang dinamakan sebagai polyisoprena. Okey, ini adalah latex. Okey, latex. Kemudian, ini adalah keratan rentas bagi zarah getah. Okey, di mana yang di dalam ni adalah polyisoprena. Okey, kalau kamu tengok polyisoprena, okey, yang di dalam bulatan ni, okey, dalam keratan rentas zarah getah ni ada polyisoprena. Dan formula struktur monomer bagi getah adalah isoprena. Okey, jadi monomer dia isoprena, tapi bila dia bergabung banyak isoprena dia dah jadi polyisoprena. Sebelum ni kamu dah belajar berkaitan dengan polimer di mana monomer-monomer bergabung okey hingga membentuk polimer. Sama juga konsep bagi getah. Okey, monomer isoprena okey bila dia bergabung dalam kuantiti yang banyak dia akan menghasilkan polyisoprena. Dan polyisoprena itu adalah polimer semula. Okey, monomer bagi polyisoprena tadi cikgu dah terangkan iaitu isoprena. Nama lain dalam IUPAC, okey, nama IUPAC adalah 2-metil but 1,3-diena. Okey, 2-metil but 1,3-diena. Okey, ciri-ciri bagi getah asli. Okey, ciri-ciri getah asli bergantung pada polimer getah yang merupakan sejenis polimer elastoma semula jadi. Sebelum ni kamu dah belajar ada 3 jenis polimer. Okey, salah satunya adalah polimer elastoma. Okey, kewujudan ikatan ganda 2 karbon okey pada struktur polimer getah juga mempengaruhi daya tahan getah asli terhadap pengoksidaan oleh udara. Okey, ini adalah ciri-ciri bagi getah asli. Okey, ciri-ciri dia adalah lembut, di mana pepejal putih lembut pada suhu bilik, kenyal ataupun anjal, okey, dapat diregang dan kembali kepada keadaan asal apabila dilepaskan. Tidak tahan haba, okey, pada suhu yang tinggi getah asli akan jadi lembut dan melekit. Penebat elektrik, getah asli tidak alihkan arus elektrik dan penebat elektrik yang baik. Dia mudah dioksidakan. Okey, maksudnya oksigen di udara boleh bertindak balas dengan ikatan ganda 2, okey, antara karbon dan menyebabkan getah asli dioksidakan. Dan selain pada itu, getah asli juga reaktif pada bahan kimia di mana dia mudah bertindak balas dengan asid, alkali atau pelarut organik. Dan terakhir sekali adalah kalis air, di mana getah asli tak terlap pada air. Ini adalah ciri-ciri getah asli yang kamu perlu tahu. Okey. Selain pada tu, getah asli ni, okey, dia ada banyak juga kegunaan di mana pelbagai barangan dapat dihasilkan dengan menggunakan getah asli. Okey, tapi getah asli ni dia ada kekurangan yang tertentu. Okey, dia ada kekurangan ataupun kelemahan yang tertentu di mana kita perlu modify ataupun kita perlu tambah bahan lain supaya ciri-ciri getah asli itu adalah lebih baik. Okey, contohnya macam, okey, kalau getah asli katakan dia tak tahan haba. Jadi, kita perlu tambah bahan lain, okey, supaya ia menjadi tahan haba. Itu maksudnya.
Okey, getah asli ni dia ada kelemahan, jadi kita akan modify dia supaya sifat dia atau ciri-ciri dia adalah lebih baik daripada asal. Okey, ini adalah antara kegunaan getah asli, produk yang terhasil daripada. Okey, kita tengok pada penggumpalan latex. Okey, latex dikumpul dalam bentuk cecair untuk diproses ataupun dibiar menggumpal dan dipungut sehari selepas penyurehan. Okey, maksudnya latex ni, okey, kita dapat dalam bentuk cecair. Okey, kita dapat bentuk cair, kita boleh ambil, kita proses ataupun kita nak biarkan dia supaya menggumpal, lepas tu baru kita boleh ambil. Okey, selepas penyurehan. Okey, penggumpalan latex dalam bentuk cecair perlu disegerakan kerana selepas terdedah pada udara untuk beberapa jam, latex akan mula menggumpal dan berubah menjadi pepejal. Okey, maksudnya kalau kamu nak ambil, nak dapatkan latex dalam bentuk cecair, lepas kamu toreh je, kamu terus ambil untuk diproses. Okey, tak boleh biar dia terdedah kepada udara dalam tempoh beberapa jam atau beberapa hari lah. Sebab bila kamu biar, dia akan menggumpal, dia akan menjadi pepejal. Okey, kalau kamu biarkan dia beberapa jam atau beberapa hari, latex tersebut dia akan berubah menjadi pepejal. Okey, kita tengok pada penggumpalan latex. Okey, penggumpalan latex. Okey, ini adalah nombor 1. Okey, nombor 1 kalau kamu ingat berdasarkan pada slide tadi, yang awal tadi. Okey, ini adalah keratan rentas bagi zarah getah di mana, okey, membran protein yang bercas negatif, kamu nampak yang negatif warna merah tu? Okey, kita fokus pada nombor 1. Okey, fokus pada nombor 1. Setiap zarah getah tu mempunyai membran protein yang bercas negatif. Bila dia bercas negatif, dia akan tolak antara satu sama lain. Okey, jadi bila dia bertolak antara satu sama lain, proses penggumpalan tu susah nak berlaku. Sebab masing-masing menolak antara satu sama lain. Okey, tapi kalau ion hidrogen daripada asid, okey, ion hidrogen kita dapat daripada asid, kamu tambah asid, okey, dia akan meneutralkan cas negatif pada membran protein. Okey, jadi maksudnya latex tu, asal-asal tu, okey, zarah getah tu, dia punya membran protein bercas negatif. Dia akan tolak antara satu sama lain. Tapi bila kamu masukkan asid, asid ada ion hidrogen. Jadi ion hidrogen tu, dia akan neutralkan cas negatif pada membran protein. Jadi bila dah neutralkan cas negatif pada membran protein, okey, zarah-zarah getah dia berlanggar dan akan menyebabkan membran protein pecah. Okey, jadi zarah-zarah getah tu bila membran protein dineutralkan, okey, kemudian zarah-zarah getah akan berlanggar. Bila berlanggar, dia akan pecah. Okey, membran protein akan pecah. Jadi polimer-polimer getah, dia akan bergabung antara satu sama lain dan menyebabkan latex tadi menggumpal. Okey, dia akan menggumpal. Ini adalah proses penggumpalan latex. Okey, kita tengok masih lagi proses penggumpalan latex. Asid dapat menggumpal latex dengan meneutralkan membran protein yang bercas negatif. Kamu kena ingat kalau zarah getah, dia punya membran protein bercas negatif. Okey, bila bercas negatif, dia akan tolak antara satu sama lain. Okey, jadi tiada penggumpalan berlaku. Tapi bila kamu masukkan asid, penggumpalan akan berlaku. Okey, sebab asid ada ion hidrogen. Jadi penggumpalan boleh berlaku dengan memasukkan asid lemah ke dalam latex
atau secara semula jadi dengan membiarkan lateks terdedah kepada udara. Kalau kamu biarkan lateks, okey, mungkin ada juga bakteria yang akan hinggap lah, ibaratnya macam itulah. Okey, bakteria akan bebaskan asid. Jadi sebab itu, bila bakteria bebaskan asid, okey, penggumpalan boleh berlaku. Okey, sebab asid daripada bakteria tu ada ion hidrogen. Okey, kalau kamu nak lateks tu menggumpal, kamu masukkan asid lemah ke dalam lateks. Tak ada asid, kamu biarkan saja pun boleh. Biarkan dia terdedah kepada udara. Okey, macam cikgu dah terang tadi, bakteria yang berada di udara akan masuk ke dalam lateks dan akan rembeskan asid laktik yang akhirnya menyebabkan lateks menggumpal. Okey, jadi sebab tu cikgu kata kalau kamu dedahkan dia beberapa jam atau beberapa hari, susu lateks tu, okey, kamu toreh, kamu dapat, kamu biar, dia akan menggumpal sebab bakteria ada di udara. Jadi bakteria tu akan bebaskan asid laktik dan menyebabkan lateks tadi menggumpal. Okey, macam mana kita nak halang penggumpalan lateks? Tadi kita tambah asid untuk bagi dia bergumpal. Tapi kalau kita nak elak dia daripada penggumpalan, okey, kita boleh letakkan larutan alkali. Okey, larutan alkali contohnya amonia. Okey, untuk memastikan tiada penggumpalan berlaku. Okey, kadang-kadang bergantung pada permintaan. Kalau kita nak lateks tu dalam keadaan pepejal, kita masukkan asid. Okey, maksudnya nak dia dalam keadaan menggumpal, kita masukkan asid. Tapi kalau kita nak dalam bentuk cecair, okey, kita letakkan larutan beralkali iaitu amonia. Okey, sebab larutan alkali dia ada ion hidroksida, jadi dia akan neutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. Larutan alkali dia ada ion hidroksida OH negatif. Jadi dia boleh neutralkan asid yang dihasilkan oleh bakteria. Jadi member protein zarah getah kekal bercas negatif. Dan zarah getah akan kekal tertolak apabila mendekati antara satu sama lain.